Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, insyaAllah video kali ni saya nak share sikit berkenaan tentang bagaimana kita nak lakukan ataupun kita nak buat persediaan sebelum kita buat sebaran link Google Form kepada ibu bapa. Yang pertama, kita buka kita punya email, yang mana email yang telah saya buat iaitu e-didik. Jadi buka email dan pergi ke bahagian share with me. Bila kita tekan share with me, akan keluar satu file Siti At-Ta'lim, bermakna ini adalah file untuk khas sekolah kita. Kita klikkan dan kita akan dapati beberapa file-file untuk bahagian soalan lah. Cuma untuk hari ini baru bahasa Melayu saja. Kemudian dia ada file untuk Google Sheet bagi keseluruhan keseluruhan peperiksaan lah. Kita buka sikit untuk Google Sheet ni. Bahagian Google Sheet untuk kita masukkan. Okey, yang ini saya belum duplicate lagi. Nanti saya akan duplicate lah. So nanti guru kelas minta guru kelas untuk masukkan ikut bahagian ni. Nanti saya akan buat satu Bukhari lah, satu Muslim dan masukkan sedara nama pelajar-pelajar beserta dengan kelas. Lepas tu guru subjek akan memasukkan bahagian-bahagian yang telah diberikan ruangannya. Okey. Kemudian pada bahagian yang warna coklat ni, guru-guru tidak dibenarkan untuk memasukkan apa-apa maklumat lah, sebab dia auto kira. Kemudian biru ni sambung, boleh masukkan hafazan dan tilawah. Kemudian yang ni tidak boleh diganggu, yang coklat ni. Seterusnya, ini adalah bahagian akhir, tarbiyah adab yang dimasukkan oleh guru kelas ataupun penilai yang telah diamanahkan untuk masukkanlah bahagian pada akhir ni. Okey, seterusnya kita pergi balik pada share with me ni. Okey, kita lihat pula soalan bagi setiap subjek. Kita tengok bahasa Melayu. Okey, untuk peringkat awal sebelum PPT bermula, saya nak semua guru untuk buat semakan dahulu. Semakan dahulu soalan-soalan yang telah diberikan. Okey, kalau kita lihat pada file ni, yang ini saya dah telah edit. Okey, yang mana kalau PPT 2021 ni depannya tiada tulisan satu Bukhari atau satu Muslim, bermakna adalah master dia. Master ni saya tak benarkan mana-mana guru untuk buka master ni. Tak payah usik. Saya takut terusik. Master ni adalah master copy lah. Master copy yang mana ini sekiranya ada berlaku apa-apa. Contohnya pada bahagian satu Bukhari dan satu Muslim ada ralat, ejaan dan sebagainya. Saya kena istilah dia, saya kena make a copy, buat baru, copy. Jadi yang ni saya dah adjustkan. So di bahagian satu Bukhari dan satu Muslim dah ada. So guru-guru hanya sendkan link pada bahagian, sama ada kalau kelas satu Bukhari lah, kalau satu Muslim. Ada sebahagian guru yang mengajar, contohnya tahun 3 guru 3 Bukhari, gurunya lain. So ambil dia punya kelas lah. So jangan ambil kelas orang lain. Okey, baik. Okay, seterusnya kita buka link untuk satu Bukhari. Okey, untuk satu Bukhari, ini adalah soalan bagi satu Bukhari, yang mana soalan ni kita boleh edit. Guru subjek boleh edit. Ya. Satu lagi saya lupa nak beritahu, guru subjek lain tidak dibenarkan untuk ganggu soalan lain. Istilahnya tak payah tengoklah soalan lain. Kita fokus pada subjek kita saja. Jadi untuk guru BM, apa yang perlu kena buat sebelum kita menyerahkan link kepada bapa? Yang pertama,
Okey, semua guru diminta pergi ke bahagian setting. Kemudian pastikan bahagian general hanya tik pada bahagian limit to 1 responses. Ya. 1 responses. Ya. Kemudian presentation tak payah usik. Yang terakhir, okey, tikkan pada make the quiz. Lepas tu later after menu review. Lepas tu tekan message question dan point values. Lepas tu tekan save. Okey, kalau dah ada tu tak payahlah tekan save. Kalau dah ada okey je. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, okey, kita lihat pada soalan. Perasan tak? Pada bahagian A, dia ada required kan? Ada bintang-bintang yang tepi-tepi ni kan? Bermakna pelajar wajib kena jawab di atas Google Form, bintang-bintang. Okey. Cuma pada soalan ni, yang ini saya dah edit. Kalau perasan, negeri bagi semua required. Bermakna soalan subjektif pun ada required. Okey. Okey, baik. Tengok. Soalan subjektif ni dah tak ada sebab saya dah edit. Macam mana saya edit? Klik je saja untuk guru subjek. Okey, ni required ni. Kalau kita buka, ada bintang lah kan? Contoh kan. Okey, kalau kita buka ada bintang lah. So, bila ada bintang, pelajar wajib kena jawab di atas ni, Google Form. Cuma isunya adalah, andai kata ada sebahagian pelajar yang tak boleh menjawab di atas ni disebabkan tertentu. Contohnya, dia lambat type. Okey, lambat type. Okey, mungkin bahasa Melayu tak ada masalah. Bahasa Jawi ataupun bahasa Arab ada isu. Type tak boleh ataupun dia punya telefonnya, phone dia tak ada masalah lah. So, macam mana kita nak buat? Okey, pastikan guru-guru untuk bahagian subjektif, okey, minta untuk unrequired. Tak payah klik untuk required. Semua bahagian subjektif. Contoh macam saya dah buat adjustkan lah. Supaya pelajar-pelajar mudah. Yang ini sebab pilihan. So, saya buat required. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tekanan. Kita tak payah buat required. So, nanti pelajar ni akan tulis. Setiap bahagian soalan subjektif, dia tulis dekat atas kertas biasa. Okey. Ini saya buat tadi sebab saya nak tengok dia punya contoh saja. Kemudian, sampai terakhir. So, tak ada masalah. So, kita boleh send kepada link ni kepada ibu bapa. So, macam mana kita nak dapatkan dia punya link? Okey, pergi dekat send ni sekali lagi. Lepas tu, pergi bahagian copy link. Pergi copy link. Lepas tu, link yang dekat atas ni panjang sangat. So, kita nak ambil shorten saja URL. Pergi. So, kita akan dapat satu Google Form yang ringkas lah. So, copy. Okay, so boleh sendkan dekat mana-mana group. So, ni saya send contohnya. Okay. Set B. So, sebelum tu pastikan ada kita punya menu lah untuk ibu bapa. So, itu sahaja untuk peringkat awal. Kita dah send ibu bapa. Kemudian, kita dah send. Kita patah balik kepada kita punya file ni. Okay, macam mana kita nak tahu pelajar-pelajar kita ni dah jawab ke belum? So, pergi bahagian responses. Okay. Pertama, pada bahagian responses. Okay, kita akan lihat pelajar-pelajar yang telah menjawab. So, macam mana? Kat sini ada summary, question dengan individu. Okay, so pergi summary. Kita akan perasan ada, contohnya ada 3 pelajar yang telah jawab. Jimbo ni, Muammar 1, saya lah. Muammar 2, saya pakai telefon orang rumah saya. Jimbo ni adalah Muklim Najim. Saya minta dia bantu saya. Okay, ni satu hash contoh. Okay, ni contoh pelajar menjawab. So, kita pergi ke bahagian question. Okay, bahagian individu. Pergi ke bahagian individu. Sekejap. Okey, pergi bahagian individu. Macam mana kita nak tengok pelajar kita jawab. So, yang pertama, siapa yang jawab ni? Yang pertama, kita boleh sembahlah Muammar. Dia ikut siapa yang jawab dulu ya. Yang kedua, siapa Muammar 2. Tengok Muammar 2. So, yang ketiga, Jimbo tadi. Jimbo. So, dekat sini kita boleh, untuk soalan yang pertama, contohnya soalan pertama, kita boleh
soalan pertama. Soalan objektif kita terus boleh ambil markah dekat sini. Okey, 20 soalan kita boleh ambil markah kat sini. Ni. 9 betul daripada 34. Bermakna ada 20 soalan, satu soalan 2 markah. So 2 markah bermakna pelajar ni dia betul 9 saja. Mana ada satu soalan tu 1 markah je. Tak apalah. So boleh tengok pada bahagian ni. Kemudian kita lihat pada bahagian, ini bahagian B. Sorry. Ini bahagian B. So kita tengok pada bahagian bahagian A saja ni. Bahagian A. Sorry. Okay, so untuk bahagian B, ada sebahagian pelajar kita menjawab di atas kertas biasa. So kita boleh semaklah kertas biasa. Cuma kalau ada yang jawab atas ni, ada jawab, contohnya dia ada jawab 9 daripada 34. Kita boleh editkan jawapan dia. Kita boleh editkan jawapan dia. Ataupun kita tengok pada kertas dia dan kita terus berikan dia markah. Ya. Contohnya kat sini kita berikan dia berapa? Kat sini 3 markah. So kita bagikan dia 2. 2. Contoh ni 2. 2. Ni contoh 2. So 2. 2. So yang ni dia salah. So yang ini 2. So kita boleh semaklah untuk soalan subjektif. Okey dah, itu saja tu. Lepas tu kita save. So ini save. Kita boleh lihat yang Jimbo tadi tu. Untuk bahagian B. Mana bahagian B? Sekejap. Okey, untuk bahagian B dia dapat 27. Yang ni kita telah edit. Okey, itu yang berkaitan tentang responses. Tekan lagi responses. Okey, pergi responses. Okey. Yang ini adalah kaedah kita guna shade pula. Okey. Ini kita kira manual. Yang ni satu lagi kita guna kaedah guna shade juga. Terpulang kepada guru-guru lah. Mana yang lebih mudah. Nak semak melalui Google Form pun boleh. Nak guna shade ni pun boleh. So, saya dah buat dah ni. Satu body. So kita akan lihat Jimbo. Ni dijawab lah. Kita nak semak dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. So dekat sini kita akan tahulah pelajar ni dia jawab pukul berapa, hari apa. Okey. Itu yang kedua berkenaan tentang responses. So kita back balik kepada ni. Okey, untuk yang ketiga. Saya back dulu. Okey, question. Pergi dekat question. Untuk yang ketiga. Maaf. Yang ketiga, pergi dekat setting. So, untuk yang ketiga. Okey. Tepat jam pukul 10. Saya nak semua guru buka balik Google Form. Dan accept responses off-kan. Off-kan. Bermakna siapa yang pelajar yang telah menjawab lebih daripada pukul 10. Dia automatik tak boleh jawab. Sebab tu limit sampai pukul 10 sahaja. Kita tak ada buat form limiter. Kalau form limiter ada sikit gangguan lah. Kalau ada sebahagian guru-guru yang berlapang dada ataupun memberikan kelonggaran kepada pelajar-pelajar, contoh dia terlepas pandang, dia betul-betul terlepas pandang. So bukalah ni dulu. Biar penjaga tu dia jawab dulu. Setelah kita lihat pada responses semua pelajar dah jawab. So, bila semua dah jawab, kita pun tutup. Kita tutup. Lepas tutup, kita habislah. Kita boleh check untuk setiap pelajar. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga